Okey, sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu nak ucapkan selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Baik, hari ini kita bersama lagi dalam kelas Bahasa Melayu. Ah, kita dah ada kita dah ada 10 orang. Okey, yang lambat masuk tak apa, nanti kita tunggu dia akan masuk. Okey, baik. Semua dah sediakan buku yang cikgu suruh sediakan? Sudah. Sudah? Saya garis sudah ada buku teks. Okey, baik. Buku tata bahasa tahun ni buku kecil kan? Betul. Ada buku besar, ada buku kecil, ada. Betul Sebab buku besar kita hanya guna untuk karangan, ulasan dan juga bina ayat kot. Betul tak? Betul. Yang lain-lain tu semua buku kecil. Okey, baik. Hari ni cikgu nak kamu tengok slide. Okey, boleh nampak slide? Boleh. Boleh? Boleh. Okey, baik. Hari ni kita nak belajar berkaitan dengan kemahiran membaca. Okey, jadi standard pembelajaran dia ialah 2.2.3, membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini ialah murid akan dapat mengujarkan cerita dengan sebutan yang betul dan juga dapat menjelaskan penyataan berdasarkan teks. Baik, boleh dengar suara cikgu dengan jelas? Boleh. Okey, slide pun boleh nampak dengan jelas? Boleh. Okey, bagus. Baik, kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Ganggu. Okey, baik. Boleh nampak slide ni? Okey, semua orang kalau yang ada buku teks di tangan dia, tolong buka muka surat 3. Buka buku teks muka surat 3. Kemahiran membaca, dia punya tajuk Dugaan Keluargaku. Okey, baik. Buku teks muka surat 3, Dugaan Keluargaku. Marilah kita membaca teks ini dengan sebutan yang betul. Baik. Siapa nak baca dulu? Cikgu nak dengar. Saya. Siapa tu? Aisyah. Okey, Aisyah. Okey, Aisyah baca dulu, Aisyah. Aisyah baca satu perenggan. Okey, go. Tahun ini genaplah 6 tahun umur adikku Irfan. Seperti kanak-kanak lain yang seusia dengannya, Irfan sudah mula belajar menulis dan membaca. Namun begitu, ada keganjilan yang dapat kami perhatikan pada dirinya. Ada huruf yang ditulisnya terbalik. Dia juga tidak dapat membaca dengan betulnya seperti kanak-kanak yang lain. Okey, terima kasih Aisyah. Baik, seterusnya siapa nak sambung? Saya. Di mana? Tadi saya bagi cuci tangan. Okey, perenggan yang kedua, ibu dan ayah. Dan ayah nak ke? Ibu dan ayah berasa bimbang. Mereka mengambil keputusan untuk membawa Irfan berjumpa dengan doktor pakar kanak-kanak. Okey, terima kasih Shanice. Perenggan yang ketiga, siapa nak sambung? Saya. Siapa tu? Pravin. Okey, Pravin. Irfan sekarang untuk mengejar membaca. Oi. Irfan menghidap. Cikgu, bolehkah saya pergi ke tandas?
Okey, boleh. Pergi ke tandas. Siapa tu? Low coin on Jenis masalah Okey. dia mengalami kesukaran untuk mengajar. Pravin. Yes. Okey, Irfan menghidap disleksia tu dekat situ. Irfan mengidap disleksia. Ia tu sejenis masalah pembelajaran. Dia mengalami kesukaran untuk mengejar, membaca dan menulis. Dia juga sukar untuk mengenal pasti huruf B, C, T dan Q. Jelas Dr. Ranjit. Okey, baik. Terima kasih Pravin. Seterusnya perenggan terakhir. Siapa nak baca? Wahyi. Lim Wan Yi. Okey, Lim Wan Yi. Kami sekeluarga terkejut. Kata-kata Dr. Ranjit itu menimbulkan rasa resah dalam hati kami. Namun begitu, kami berasa lega apabila Dr. Ranjit menyatakan bahawa masalah itu dapat diatasi. Okey, baik. Kita dah baca teks. Okey, kawan-kawan kamu dah baca, kamu dah dengar. Okey. Seterusnya kita tengok yang seterusnya iaitu ni yang dipanggil apa ni? Syair Syair. Okey. Pernah dengar tak syair macam mana nak lagukan syair? Saya sudah lupa. Sorry. Sudah lupa. Siapa yang masih ingat? Yang na. Yang macam tu. Ya betul lah tu. Aisyah Aisyah ingat ke? Okey, Aisyah cuba Aisyah. Dugaan ini kami hadapi. Inilah realiti, bukannya mimpi. Resah gelisah, tolak ke tepi. Irfan dihantar menjalani terapi. Dah habis. Okey, lagi? Rangkap yang kedua. Nasihat doktor kami turuti. Kuatkan semangat, cekarkan hati. Segala penyakit mampu diubati. Andai usaha tidak berhenti. Biar keringat terpaksa diperah. Berpantang kami untuk menyerah. Segala usaha akan dikerah. Kepada Tuhan kami berserah. Okey, bagus Aisyah. Wah, tak sangka cikgu kamu masih ingat lagi syair yang cikgu dah ajar tahun lepas Okey, baik. Syair ni yang tadi yang kamu lagukan tadi tu, syair tu, kalau kamu ingat lagi, kamu ingat tak itu irama apa? Apa tu irama? Lagu dia lah, dia punya lagu. Lagu apa yang tadi yang Aisyah nyanyi, yang Aisyah lagukan tadi tu, syair tadi tu. Masih ingat? Marilah kita lakukan syair ini dengan irama hiasan. Tu irama apa tu yang Aisyah apa? Yang Aisyah lagukan tadi tu. Kamu masih ingat? Yang tadi yang Aisyah Saya pun tak. Aisyah pun tak ingat lagu apa yang dia lagukan tadi tu. Saya tak ingat. Okey, yang tadi yang Aisyah lagukan tadi tu, itu dipanggil lagu Selendang Delima. Itu lagu Selendang Delima. Boleh faham? Faham. Okey, yang Aisyah lagukan tadi tu, itu dipanggil Selendang Delima. Hari ni cikgu nak perkenalkan lagi satu irama dalam syair selain daripada Selendang Delima. Yang biasa yang cikgu ajar kat sekolah yang paling senang Selendang Delima Sebab Selendang Delima dia na 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 na
na na na na na. Macam tu kan? Betul tak? Macam yang Aisyah lagukan tadi tu. Okey, kalau hari ni cikgu nak dendangkan syair ni dengan menggunakan irama hiasan. Nama dia irama hiasan. Okey, irama hiasan. Okey. Baik, macam mana bunyi irama hiasan? Okey, cikgu nak kamu dengar Dugaan ini kami hadapi, inilah realiti, bukannya mimpi. Resah gelisah tolak ke tepi, Irfan dihantar menjalani terapi. Nasihat doktor kami turuti, kuatkan semangat, cekalkan hati. Segala penyakit mampu diubati, andai usaha tidak berhenti. Biar keringat terpaksa diperah, berpantang kami untuk menyerah. Segala usaha akan dikerah, kepada Tuhan kami berserah. Okey, dapat dengar tak? Dapat dengar. Okey, ada beza tak irama selendang delima dengan irama hiasan? Ada. Ada yang tadi yang Aisyah lagukan tadi selendang delima. Na 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 na. Macam tu betul tak? Kalau yang irama hiasan ni dia lain sikit lah. Dugaan ini kami hadapi, inilah realiti, bukannya mimpi. Resah gelisah tolak ke tepi, Irfan dihantar menjalani terapi. Dia bunyi dia begitulah. Okay, jadi kalau kamu dengar irama hiasan dengan irama selendang delima ni, dia berbeza sikit lah. Jadi yang penting tak apa, itu tak ada masalah sangat. Yang paling penting kamu tahu bunyi ni, okey, ini syair. Okey, boleh faham Okey, baik. Kalau syair, maksud dia yang mana? Tahun 6. Kalau kita baca syair, kalau pantun kita tahu, betul tak? Pantun dia ada baris pembayang dan juga baris maksud, betul? Betul. Okey, kalau syair, mana baris maksud dia? Kalau syair, semua maksud. Okey, bagus. Kalau syair semua maksud. Jadi semua baris tu ada dah maksud. Tak boleh kata baris ketiga dengan keempat aja maksud dia. Tak. Okey, semua baris adalah maksud. Dia punya penulisan pun berbeza sikit dengan pantun. Kalau pantun baris pertama rapat tepi, baris kedua masuk ke dalam sikit. Betul? Betul tak? Betul. Kalau kamu masih ingat lah. Okey, kalau pantun dia baris pertama rapat tepi, baris kedua dia masuk dalam sikit. Tapi kalau syair dia semua rapat tepi. Dan syair pun sama juga, hampir sama macam pantun lah. Kalau pantun satu rangkap ada 4 baris, kalau pantun 4 kerat. Kalau pantun 2 kerat, satu rangkap 2 baris. Tapi kalau syair satu rangkap 4 baris. Satu rangkap 4 baris. Ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ni satu rangkap. Kita panggil rangkap. Bukan perenggan. Kalau dalam karangan kita panggil perenggan. Okey, itu serba sedikit tentang syair yang cikgu dapat terangkan supaya kamu faham. Okey, baik. Seterusnya bila kita dah baca, dah lagukan syair ni, cikgu nak kita bincang sikit apa yang kamu baca petikan tadi tu. Kamu faham ke tak faham? Ada tak yang tak faham petikan yang dibaca tu? Tak.
Ha? Faham? Petikan ni kamu faham? Okey, kalau ada yang tak faham tak apa, jangan risau, cikgu ada serba sedikit lah. Ini cikgu meneka ya, cikgu meneka. Senang cakap cikgu tembak lah. Cikgu cuba tembak apa yang cikgu rasa murid tak faham lah. Okey, tapi kalau ada yang kamu faham baguslah. Tapi kalau ada yang kamu tak faham, kamu boleh tengok dekat sini. Okey. Yang ni yang cikgu rasa kamu tak faham. Yang perkataan yang pertama iaitu genap. Contoh dekat sini, nampak ni. Tahun ini genap lah. Boleh nampak? Tahun 6, boleh nampak tak? Boleh. Okey, cikgu harap semua kekal fokus. Jangan buat benda lain. Okey. Baik, genap. Bila sebut genap, apa maksud genap? Genap maksudnya cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Contoh, kamu sudah cukup 12 tahun. Pada hari ini. Contoh, hari ini hari lahir kamu. Jadi umur kamu sudah genap 12 tahun. Contoh macam itulah. Dia tidak kurang, tidak lebih. Boleh faham? Oh, faham. Faham ah? Itu maksud genap. Genap maksudnya cukup-cukup. Contoh kalau hari ni hari lahir kamu, umur kamu hari ni 12 tahun. So kamu genap 12 tahun. Faham? Cukup lah. Ya, cukup. Dia tidak kurang, tidak lebih. Kalau esok sudah lebih, betul tak? Ya. Kalau semalam belum cukup. Jadi hari ni 12 tahun, tarikh lahir kamu 12 tahun, jadi itu genap. Genap 12 tahun. Contohlah. Boleh faham genap? Okey, seterusnya perkataan yang seterusnya usia. Okey, tahu apa maksud usia? Seperti kanak-kanak lain yang seusia dengannya. Apa maksud usia? Tak tahu. Tahu. Saya tahu usia, tak tahu usia. Usia tu umur. Ya, pandai. Usia tu umur lah. Kalau orang tanya kamu, okey, berapa usia kamu? Usia saya 12 tahun. Umur saya 12 tahun. Ini sinonim lah. Yang cikgu tulis kat sini sinonim lah. Okey, nama lain ataupun maksud lain untuk perkataan tu. Okey, contoh kalau usia, maksud dia umur lah. Okey, seterusnya ganjil. Pernah dengar perkataan ganjil lah. Namun begitu ada keganjilan. Pelik. Ya, pandai. Pelik. Aneh. Pelik lah. Sebab dekat sini dia kata, namun begitu ada keganjilan yang dapat kami perhatikan pada dirinya. Dia perasan adik dia ni, Irfan ni, ada yang pelik sikit lah. Apa yang pelik dia? Terbalik. Apa maksud terbalik? Faham apa maksud terbalik? Faham. Contoh terbalik ni, kamu berdiri kaki kat bawah kan? Betul tak? Ya. Tapi kalau orang yang dalam keadaan terbalik, kaki ke atas. Tu terbalik lah. Macam kereta kan? Kereta. Tahu kereta? Tahu. Kereta, tayar dia 4 biji dekat bawah, betul tak? Kalau dia kemalangan, tayar dia naik ke atas. Itu kereta tu terbalik. Boleh faham tak? Boleh. Siapa tak faham? Apa maksud terbalik? Jadi terbalik ni nama lain dia ataupun maksud dia songsang lah. Songsang terbalik. Macam ayat songsang lah. Contoh ayat songsang. Siapa ingat lagi ayat songsang? Bagi satu contoh ayat songsang. Ayat songsang tu macam ayat pasif Dia lain sikit. Ayat songsang ni dia terbalik. Dia terbalik. Balik. Cikgu bagi satu contoh. Tolong dengar betul-betul. Cikgu bagi satu contoh. Kalau kamu nak tanya orang, kamu nak tanya nama kamu siapa ke siapakah nama kamu? Nama kamu tak. Selalu nama kamu siapa? Ah. Nama kamu siapa? Tapi dalam buku siapa nama kamu? Ya, pandai. Okey, kalau kamu tengok dalam buku dia guna ayat songsang. Siapakah nama kamu? Siapa tu dekat depan. Bila siapa tu dekat depan, dia songsang lah. Sebab kamu nak tanya nama dia. Ayat yang selalu kamu guna untuk tanya orang, nama kamu siapa? Betul tak? Bila nama kamu siapa, siapa tu boleh letak kah tak? Boleh tak? Nama kamu siapakah? Tak boleh. Tak boleh. Siapakah hanya boleh letak di? Depan. Di depan. Jadi Kalau siapakah? kamu letak macam pelik. Bukan pelik lah. Salah. Siapakah nama kamu? Itu ayat songsang.
Nama kamu siapa? Itu ayat biasa. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Ayat biasa. Ayat yang biasa, nama kamu siapa? Ayat songsang dia, siapakah nama kamu? Boleh faham? Itu maksud songsang ataupun terbalik lah. Okey, selanjutnya perkataan bimbang. Tahu apa maksud bimbang? Ada dekat sini. Ibu dan ayah berasa bimbang. Risau. Okey. Risau, tak sedap hati. Okey, selanjutnya perkataan yang lain. Dia keluar maksud dia dulu pula. Disleksia. Bila sebut disleksia, disleksia ni ialah sejenis masalah pembelajaran. Disleksia ni masalah pembelajaran. Dia lain daripada orang lain. Orang lain boleh baca, boleh tulis. Dia tak boleh baca, tak boleh tulis. Dia tulis pun terbalik. Orang tulis B, dia tulis D. Orang tulis P, dia tulis Q. Itu disleksia tu. Okey, boleh faham? Dan selanjutnya sukar. Apa maksud sukar? Ni senang ni sukar ni. Dia sangat susah. senang, Mak. Susah. Bila sebut sukar, sukar maksudnya susah. Selanjutnya resah. Apa maksud resah? Ni mana perkataan resah. Ni Dato' kata-kata Dr. Ranjit itu menimbulkan rasa resah dalam hati kami. Resah ni sama juga macam maksud bimbang tadilah. Cumanya lain sikit dia tulis kat situ, tidak tenang hati lah. Maksudnya risau juga lah, tak sedap hati lah. Senang cakap tak sedap hati, sama je. Tidak tenang hati. Okey, dan yang terakhir lega. Kamu rasa lega. Namun begitu kami berasa lega. Lega. Apabila Dr. Ranjit menyatakan bahawa masalah itu dapat diatasi. Apa maksud lega? Happy ya? Senang hati lah, happy lah. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Terusnya, okey, kita tengok dekat bahagian syair ni pula. Syair ni pun banyak juga perkataan ataupun kosakata yang cikgu rasa mungkin kamu tak faham. Okey, kita tengok apa kosakata yang ada dekat dalam syair. Iaitu yang pertama, dugaan. Bila sebut dugaan, dugaan tu apa? Macam masalah. Dugaan tu sebenarnya ujian lah. Masalah lah. Ujian yang diterima oleh kamu. Macam kamu, contoh. Tuhan bagi dekat kamu hidup dalam keadaan susah. Itu salah satu dugaan lah. Jadi kamu kena ubah. Macam mana nak ubah? Kamu kena rajin belajar lah. Berusaha bersungguh-sungguh. Supaya satu hari nanti kamu berjaya. Dapat kerja yang baik. Dapat gaji yang banyak. Jadi kamu tak susah dah. Boleh faham tak? Boleh. Dugaan ni kita boleh ubah. Ujian ni kita boleh ubah. Kita boleh ubah dengan cara kita berusaha. Boleh faham tak? Tak ada dugaan ataupun ujian yang tidak boleh diubah. Semuanya boleh diubah. Contoh, kalau kamu malas, apa yang kamu boleh buat untuk hilangkan rasa malas tu? Entah. Kamu kena rajin lah. Mana hilangkan malas. Itu je lah. Rajin lah. Tukar jadi rajin. Ni dugaan kamu, kamu rasa malas lah nak bangun pagi kan. Dugaan kamu hari ni ialah kamu malas nak bangun pagi. Nak tak nak kamu kena bangun juga. Kamu kena rajin juga. Sebab apa? Hari ni ada kelas. Contoh macam tu. Boleh faham? Okey, seterusnya hadapi. Apa maksud hadapi? Dugaan ini kami hadapi. Okey, hadapi tu apa? Hadapi tu tempuh ataupun lalui lah. Kamu kena lalui. Kamu kena terima. Boleh faham? Kamu tak boleh bersembunyi. Tak boleh bersembunyi. Contoh, sekarang kelas, kamu kena hadapi. Kamu kena tempuhi walaupun secara dalam talian. Kalau kamu rasa saya tak sukalah kelas dalam talian sebab guna komputer lah, guna handphone lah, guna internet dan sebagainya ni. Saya tak nak belajar. Tak nak belajar nanti kamu ketinggalan, kamu yang rugi. Faham tak? Jadi kamu kena lalui benda ni. Sebab sekarang ni masalah COVID-19 ni belum reda lagi. Jadi nak tak nak kita kena lalui. Kita kena hadapi. Boleh faham? Boleh. Okey, yang seterusnya. Ya, kalau ada buku tata bahasa tu nanti kamu boleh tulis kosakata ni. Supaya kamu boleh. Dari nombor tu saya tulis. Tak apa, jangan risau. Nanti kamu boleh tulis. Cikgu akan kongsikan slide ni di dalam Google Classroom kamu. Okey, jangan risau.
Dan rakaman video ni cikgu akan share juga dekat Google Classroom dan cikgu akan letak dekat YouTube cikgu. Tak risau. Jangan risau. Okay. Siapa yang rasa tak boleh download dekat Google Classroom, dia nak tengok video balik, boleh tengok dekat YouTube. Sebab dekat YouTube, dia selalunya dia tak guna data handphone kamu. Kalau kamu pakai Celcom, dia ada video wala, betul tak? Dia tak gunakan data telefon kamu kalau tengok kat YouTube. Jadi jimat data telefon. Biasanya lah kebanyakan telco ataupun SIM card sekarang ni dia ada tawarkan perkhidmatan tu. Untuk YouTube tengok tak ada data habis. Okey, baik. Gelisah. Apa maksud gelisah? Gelisah maksudnya tidak tenteram hatinya. Hati dia rasa tak sedap. Hati rasa tak sedap ah. Terapi. Bila sebut terapi, terapi apa maksud? Terapi ni rawatan sesuatu penyakit fizikal atau mental secara proses pemulihan tanpa penggunaan ubat atau pembedahan. Terapi ni macam pergi kelas lah. Tahu pergi kelas? Macam kemoterapi tu. Dia tak ada makan ubat Tak ada makan ubat. Biasanya terapi ni tak ada guna ubat. Dia ajar cara-cara bernafas ke apa ke. Macam tu lah. Ya. Kalau kemoterapi? Kemoterapi tu lain. Kemoterapi tu untuk rawatan kanser. Tu bukan terapi ke? Dia terapi ya. Dia cucuk lah kan. Dia cucuk macam-macam. Itu lain lah. Ada kemoterapi. Lepas tu ada apa lagi? Ada kiropraktik pun ada macam-macam jenis. Kiropraktik pernah tengok yang orang duk letup-letupkan tulang belakang kamu tu. Pernah tengok video kat YouTube. Pernah. Yang dia kan dia sakit belakang kan. Dia sakit belakang. Dia pergi betulkan tulang. Tu kiropraktik. Dia terapi jugalah tu. Terapi untuk betulkan tulang-tulang kamu yang sakit-sakit tu kan. Itu terapi. Dia tak pakai ubat. Dia tak makan ubat. Tak payah makan ubat. Okey, seterusnya cekal. Bila sebut cekal ni maksudnya tabah ataupun tetap hati ya. Tengok ni dekat sini. Kuatkan semangat, cekalkan hati ya. Kena tetapkan hati ya. Jangan hari ni kata, hari ni saya nak belajar bersungguh-sungguh. Esok alamak. Tak nak lah, malas lah. Dah tukar pula. Kamu kena tetap lah. Kena maintain. Kalau kata nak bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Jangan hari ni bersungguh-sungguh, esok dah tak nak bersungguh-sungguh. Itu tak tetap hati ya, tak cekal. Boleh faham apa maksud cekal? Okey, seterusnya andai. Apa itu andai? Andai itu sekiranya. Okey, maksud lain bagi andai ialah sekiranya. Boleh faham sekiranya? Faham. Okey, seterusnya keringat. Keringat tu maksudnya peluh. Dekat sini ni. Biar keringat terpaksa diperah. Biar keringat. Peluh peluh keluar daripada badan tu. Itu dipanggil keringat. Seterusnya diperah. Bila sebut diperah maksudnya memerah atau memicik sesuatu, meramas sesuatu supaya keluar air macam kain kamu basuh, betul tak? Macam sekarang kita dah banyak tak perah baju lah sebab mesin basuh tolong perahkan untuk kamu. Betul tak? Betul. Kalau kamu guna mesin basuh dekat rumah, biasanya mesin basuh tu dia ada tempat untuk spin. Tahu apa itu spin? Pernah tak guna mesin basuh? Washing machine? Saya ada. Dia ada spin, betul tak? Betul. Spin tu dia keringkan baju, betul tak? Cikgu sangat laju punya. Yes, spin tu dia perah lah tu. Kalau zaman dahulu kita basuh baju secara manual ataupun secara biasa, kita guna berus kan, guna berus, lepas tu kita rendamkan dalam air, kita bilas air tu, baju tu dengan sabun apa semua dengan air, kemudian kita perah, betul tak? Kan? Itu kita perah, itu cara lama. Tapi sekarang kita dah tak perah lagi. Kita guna mesin basuh, kita tekan spin je. Kalau yang automatic dia spin terus. Lepas basuh, lepas tu dia drain. Lepas tu dia spin. Itu maksud perah . Okey. Sampai keluar air. Okey, seterusnya mari kita bincang tentang pernyataan yang terdapat di bawah teks dan syair.
Perasan tak dekat bawah tu ada dia punya pernyataan. Macam soalan lah. Okey, kita tengok. Kita tengok yang pertama. Terangkan masalah yang dihadapi oleh Irfan. Apa masalah yang dihadapi oleh Irfan ni? Apa masalah? Apa Irfan salah, dia salah. Apa yang masalah yang dihadapi oleh Irfan? Siapa boleh terangkan? Macam mana nak jawab pernyataan ni? Dia Ha? Ha. Apa Irfan menghadapi sukar untuk mengenal pasti huruf. Irfan menghadapi kesukaran untuk mengenal pasti huruf B, D, P dan Q. mengenal pasti huruf B, D, P dan Q. Okey, itu jawapan Pravin. Yang lain? Ada lagi yang lain? Dia tak boleh baca dengan jelas. Dia tak boleh membaca dengan jelas. Lagi? Betul. Lagi? Tak ada? Okey, kita tengok jawapan dia. Irfan menghidapi disleksia. Okey, masalah yang dihadapi oleh Irfan ialah dia menghidap disleksia. Okey, dia menghadapi disleksia. Tapi kalau kamu nak guna jawapan yang lain pun boleh tak? Macam tadi Pravin cakap. Masalah yang dihadapi oleh Irfan ialah dia mengalami kesukaran untuk mengeja, membaca dan menulis, dan dia juga sukar untuk mengenal pasti huruf B, D, P dan Q. Pun boleh jawapan tu. Jawapan tu boleh diterima tak? Boleh? Boleh faham? Ini contoh cikgu bagi contoh. Okey. Soalan yang kedua, ceritakan tindakan yang diambil oleh keluarga Irfan. Apa yang keluarga Irfan buat? Ceritakan masalah. Cikgu salah tulis ni. Sepatutnya ceritakan tindakan. Okey, ceritakan tindakan yang diambil oleh keluarga Irfan. Jawapan ni pun kena tukar. Apa tindakan? Tindakan yang diambil oleh keluarga Irfan ialah membawanya Dr. Ranjit. Membawanya berjumpa dengan Dr. Ranjit. doktor pakar kanak-kanak. Okey, yang tadi pun sama ni. Yang tadi ni tak boleh terus. Masalah yang dihadapi oleh dia ialah dia mengidap disleksia. Sepatutnya kita ambil dia apa? Masalah yang dihadapi oleh Irfan ialah dia mengalami kesukaran untuk mengeja, membaca dan menulis. Untuk mengeja, lepas tu membaca dan menulis. Okey, ini masalah yang dihadapi oleh Irfan. Kalau yang kedua tadi tu, ceritakan tindakan yang diambil oleh keluarga Irfan. Tindakan yang diambil oleh keluarga Irfan ialah membawanya berjumpa dengan doktor pakar kanak-kanak. Okey. Berikan maksud disleksia. Sekejap, yang ni cikgu kena yang betulkan balik. Nanti ada yang tak ni.
Okey, berikan maksud disleksia pun sama ada dalam apa? Ada dalam slide. Okey, Irfan menghidap disleksia. Maksud disleksia ialah sejenis masalah pembelajaran. Okey, boleh? Boleh, jelas? Boleh. Dah ada dalam petikan. Okey, seterusnya. Yang keempat, jelaskan nasihat yang diberikan oleh doktor. Apa nasihat yang diberikan oleh doktor? Ada tak? Apa yang doktor tu bagi nasihat? Ada tak? Kalau tak ada dekat dalam petikan, cuba tengok dekat dalam syair. Petikan syair. Teks syair ni. Ada tak? Nasihat yang doktor bagi. Tak ada? Okey. Nampak tu. Nasihat doktor kami turuti. Apa yang nak doktor nasihatkan dia? Doktor suruh dia hantar menjalani terapi. Okey. Apa terapi? Nasihat yang diberikan oleh doktor ialah masalah Irfan dapat diatasi dengan menghantarnya menjalani terapi. Okey, kalau nak atasi masalah dia tu, kena hantar dia menjalani terapi. Okey. Yang terakhir, nyatakan nilai yang terdapat dalam syair. Apa nilai dia? Cuba tengok dekat bahagian ni. Kuatkan semangat, cekalkan hati. Andai usaha, tidak berhenti. Jadi apa nilai yang kamu dapat dari situ tu? Berpantang kami untuk menyerah. Apa nilai yang kamu boleh tulis? Nilai yang terdapat dalam syair ialah kita mestilah kuatkan semangat, cekalkan hati serta tidak berputus asa untuk berusaha sehingga berjaya. Ni contohlah, contoh jawapan. Okey, baik. Seterusnya cikgu nak kamu nanti tulis dalam buku. Tulis dalam buku. Ni cikgu kena betulkan balik ni. Ada salah. Yang kedua ni. Nanti dalam buku tata bahasa. Salin balik ni. Kemudian kamu hantar bila cikgu suruh hantar nanti ya. Sekarang tak boleh hantar lagi. Kena tunggu nanti arahan. Dah boleh hantar ke sekolah baru kamu hantar. Boleh faham? Boleh. Okey. Itu hari ni mau buat ini ya. Ya, hari ni kena buat benda ni. Kena buat ini. Nanti cikgu share slide ni, kamu salin balik je. Tak payah risau. Okey, senang Senang. Senang je. Alah, ni dah lari dah dia punya setting. Tak apa, nanti cikgu share dengan kamu. Kamu jangan risau. Okey, baik. Ada apa-apa nak tanya lagi? Sebelum kita tamatkan kelas. Masa kita pun dah hampir tamat. Tak ada. Cikgu sembang foto. Cikgu sembang foto nanti. Tak apa, nanti cikgu share. Jangan risau. Nanti cikgu share. Yang penting kamu buat, jangan tak buat. Ya, nanti headmaster marah. Cikgu. Ya, nak tanya apa? Tanya. Apa ni? Yang ni je kan kerja sekolah? Ya, yang ini sahaja setakat ini. Cikgu tak bagi lagi kerja dalam buku aktiviti dan sebagainya. Kamu ada kan buku kerja? Ada. Nanti
kita belum mula lagi. Kita belum mula lagi. Jangan risau, nanti kita akan mula. Untuk hari ini saja sebab hari ini sebenarnya kemahiran membaca. Hari ini kemahiran membaca. Jadi hari ini kamu guna buku tata bahasa dulu. Okey. Ini contoh dia lah. Nanti kamu tulis dalam buku tata bahasa beginilah cara dia. Boleh nampak tak? Dekat dalam slide. Begini. Boleh nampak ah? Boleh nampak tak dalam slide? Boleh. Alah, ni terselang dua pula. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi sebelum kita tamatkan kelas? Tak ada. Ha? Siapa yang tak faham ke, dia tak tahu apa nak kena buat ni, Cikgu Rizwan suruh buat apa ni? Tanya cepat sebelum kita tamatkan sesi Google Meet kita ni. Jangan risau, benda ni cikgu akan share dekat dalam kamu punya Google Classroom. Jadi kamu kena semak Google Classroom kamu. Cikgu dah tukar dah. Dia selang dua kak. Oh, ada, dia lambat sikit. Okey, baik. Boleh? Yang ni yang kelima. Okey, sebelum kita tamatkan kelas, ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey, kalau tak ada, sekarang dah 11.30. Cikgu harap kita dapat belajar sesuatu hari ni, iaitu kita dapat belajar macam mana cara nak membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okey, boleh Pun harap happy. Okey. Boleh? Boleh. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, itu saja. Jangan lupa buat kerja dalam buku tata bahasa Okey. Kalau boleh buka webcam macam tu kan senang, cikgu boleh nampak muka kamu. Ni cikgu rasa macam ni cikgu rasa macam cakap sorang-sorang kan. Apa dah malu? Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa lagi, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Bye. Bukalah webcam tu, nak tengok. Kawan-kawan nak tengok. Lama tak tengok kamu ni. Okey. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye. 你不用做功课啊？做功课。Kakak pergi tengok. Kakak pergi tengok.抓球，你想抓球？ Okey, selamat pagi.
Selamat pagi, Cikgu Rizwan. Selamat pagi murid tahun 3. Semua sihat Ah,